Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada minggu ini kita akan membincangkan tajuk ketiga iaitu etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat. Sebagai pendahuluan bagi tajuk ini, etika dan peradaban sangat penting di dalam sebuah masyarakat berbilang etnik kerana ianya dapat mengukuhkan dalam sesebuah masyarakat, menjamin kewujudan, kestabilan, keamanan, kesejahteraan di dalam masyarakat di negara Malaysia ini. Kepentingan etika dan peradaban dapat dilihat dari perkara berikut. Pembinaan bangsa Malaysia yang teguh dan bersatu padu memerlukan seluruh rakyat Malaysia mempunyai etika dan peradaban. Etika dan peradaban biasanya berasal dari kesedaran beragama dan pengalaman keagamaan sejagat yang melibatkan pelbagai agama besar dunia seperti Islam, Kristian, Yahudi, Buddha, Hindu dan lain-lain. Menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menghina kepercayaan agama lain, menabur fitnah atau mencaci maki orang lain adalah bertentangan dengan etika dan peradaban manusia seluruhnya. Apa yang kita akan dapat pelajari dari tajuk ini ialah pelajar dapat menjelaskan proses pembentukan etika dan peradaban dalam kepelbagaian masyarakat. Yang kedua, pelajar dapat menganalisis aspek etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian. Antara kandungan yang akan dibincangkan ialah pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai. Yang kedua, komponen etika dan peradaban. Ketiga, Selat Melaka gelanggang kepelbagaian. Dan yang keempat, akhlak dan adab dalam Islam. Islam, Melayu, Cina, India dan Barat. Yang pertama, pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat Malaysia. Etika adalah amalan yang berkaitan dengan konsep-konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar, salah, kewajipan, tanggungjawab, keadilan, dan ia juga merupakan teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan seharian yang menghasilkan perilaku dan tindakan yang baik. Rakyat Malaysia perlu berpegang teguh kepada agama kerana ia sangat mempengaruhi di dalam pengamalan etika yang boleh menjadi pemangkin kepada pembinaan negara yang harmoni. Faktor pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat pelbagai biasanya dipengaruhi oleh perkara-perkara berikut. Wujudnya sistem kepercayaan dan agama yang menjadi pendorong kepada perlakuan etika yang baik. Kewujudan penempatan masyarakat membentuk kota, bandar atau madinah yang saling bekerjasama dan bertoleransi dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualiti hidup dan peningkatan jangka hayat juga memainkan peranan penting dalam pembentukan etika masyarakat. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial itu bidang politik, pentadbiran, ekonomi dan pendidikan yang teratur menjadikan rakyat yang pelbagai budaya mempunyai etika yang baik. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri akan mengikat individu dengan etniknya yang biasanya mendatangkan cara hidup yang positif. Kewujudan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral akan mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi dan pembinaan juga dapat membina etika dan peradaban tertentu yang sesuai dengan keperluan semasa. Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri juga boleh menjadi ejen pembentukan etika dalam kalangan masyarakat yang pelbagai seperti di negara kita. Kita akan melihat pula kepada komponen-komponen yang ada dalam etika dan peradaban.
Mari kita lihat masyarakat dan demografi masyarakat yang bermaksud sekelompok manusia yang membentuk sistem interaksi antara individu yang berlaku dalam lingkungan kelompok tersebut. Ciri-ciri masyarakat iaitu berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan dan aturan sosial iaitu susun lapis, kelas, status dan kasta. Menurut seorang pengkaji masyarakat, pada tahun 1970, masyarakat ialah satu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Mari kita lihat pula definisi masyarakat dalam konteks Malaysia. Masyarakat plural terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan di Tanah Melayu. Terdapat 3 etnik utama iaitu Melayu, Cina dan India di Semenanjung. Bumiputera Sabah iaitu Kadazan Dusun, Bajau dan lain-lain serta Bumiputera Sarawak iaitu Iban, Malanau dan sebagainya. Yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu dengan membawa masuk semua kaum Cina dan India untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. JS Funeral, masyarakat plural adalah saling bercampur tetapi tidak bersatu. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah dengan sistem politik yang sama serta masing-masing berpegang kepada kebudayaan, agama dan pemikiran sendiri. Ini adalah garis masa pembentukan masyarakat Malaysia yang bermula dengan Kesultanan Melayu Melaka pada tahun 1402 hingga 1511 apabila Melaka dikalahkan oleh Portugis. Pada tahun 1641, Melaka jatuh pula ke tangan Belanda sehingga tahun 1824. Seterusnya, British mula menjajah negara kita pada tahun 1826 hinggalah kita mendapat kemerdekaan pada tahun 1957. Semasa penjajahan Inggeris, Jepun turut datang ke negara kita selama 5 tahun, iaitu pada tahun 1941 hinggalah ke tahun 1945. Kita memperolehi kemerdekaan pada tahun 1957 dan pada tahun 1963 telah terbentuknya negara Malaysia dengan kemasukan Sabah, Sarawak dan Singapura ke dalam negara Malaysia. Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh serampang 3 mata iaitu ketuhanan, kekayaan dan kemenangan. Bangsa Eropah datang menjajah untuk mencari buruh yang murah, bahan mentah dan pasaran hasil dari revolusi industri yang berlaku di sana. Begitu juga Tanah Melayu, dijajah oleh pelbagai penakluk selama 446 tahun, iaitu Portugis, Belanda, Inggeris, Jepun dan juga Inggeris sehingga tahun 1957. Rajah ini menunjukkan kepada kita bahawa penjajahan Portugis dan Belanda adalah dalam bentuk imperialisme. Imperialisme merupakan istilah umum bagi merujuk kepada penjajahan dan penguasaan terhadap negara-negara kecil oleh kuasa-kuasa asing bagi kepentingan ekonomi politik semata-mata. Ia berbeza dengan penjajah Inggeris yang bukan hanya berbentuk imperialisme, malah juga kolonialisme iaitu satu fahaman dan keyakinan yang digunakan untuk melegitimasikan atau mempromosikan sistem kehidupan mereka dengan menanamkan kepercayaan bahawa moral daripada pihak penjajah lebih hebat daripada pihak yang dijajah. Pemikiran seperti ini masih wujud dalam pemikiran kebanyakan rakyat Malaysia. Semua perkara yang datang daripada barat dianggap baik dan bagus seperti rasa hebat bila dihidang dengan makanan barat seperti
chicken chop, burger, spaghetti dan lain-lain. Berkahwin dengan orang barat sebagai satu kebanggaan dan lain-lain. Dalam aspek kemasyarakatan, perluasan pengaruh Inggeris telah mengakibatkan wujudnya masyarakat majmuk di negara kita dengan kemasukan orang-orang Cina yang ditempatkan di lombong bijih timah dan orang-orang India di ladang-ladang getah. Mereka hidup dalam keadaan berasingan, mengamalkan kebudayaan masing-masing, terdapat semangat persefahaman dan keharmonian kaum yang erat. Persefahaman inilah yang membolehkan negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi serta sara diri dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Pada zaman Kesultanan Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting. Pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong bijih timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari India dan China. Pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat dapat dihapuskan. Istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di Tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi mereka. Marilah kita melihat pula kepada maksud masyarakat dari aspek falsafah dan pemikiran. Dari sudut falsafah dan pemikiran tradisional, mereka berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan, manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Ibn Khaldun terkenal sebagai pakar sosiologi Islam pula berpendapat pencapaian kemakmuran sejagat mestilah memenuhi 3 syarat, iaitu masyarakat beragama dan berakhlak mulia, masyarakat yang bekerjasama dan bersatu padu serta pemerintahan yang adil dan saksama. Teori ini sangat bersesuaian dan sejajar dengan undang-undang syariat dan kehidupan masyarakat Islam. Dari aspek falsafah dan pemikiran moden pula menyatakan manusia berhak menentukan matlamat hidupnya dan berhak memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Seterusnya kita akan melihat Selat Melaka sebagai gelanggang pertama kepelbagaian masyarakat yang wujud di negara kita. Kesultanan Melayu Melaka diasaskan pada tahun 1400 Masihi dengan kedatangan para miswara dari Majapahit. Proses interaksi kepelbagaian peradaban dan etnik bermula di Selat Melaka dan proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik melalui aktiviti perdagangan yang melibatkan orang Cina dari Tanah Besar Cina dan pedagang India dari benua kecil India. Terdapat juga sebahagian kecil pedagang-pedagang Arab dan Eropah yang datang berniaga dan mendapatkan rempah ratus yang dianggap sebagai barang mewah pada masa tersebut. Berlaku perdagangan yang rancak antara mereka dan penduduk tempatan. Wujud juga perkahwinan campur di antara mereka dan perkahwinan melalui proses interaksi antara budaya ini maka terbentuk interaksi pelbagai tamadun Cina, India, Arab dan Eropah. Di masa yang sama, Melaka menjadi pusat kemasyarakatan dan perkembangan Islam di alam Melayu. Agama Islam yang bersifat syamil dan kamil membawa pengenalan satu ideologi yang rasional, radikal dan progresif dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuklah aspek pemerintahan dan pentadbiran di alam Melayu.
Mari kita mengkaji aspek pemerintahan yang dilaksanakan di Melaka pada masa tersebut. Perlembagaan Melaka berdasarkan ajaran Islam, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Pemerintahan secara diplomasi dan terbuka mementingkan keharmonian kaum. Buktinya pegawai istana meliputi etnik Melayu dan India, amalan perkahwinan campur serta perkahwinan Puteri Hang Lipo dan Sultan Mansur Shah. Dalam aspek perdagangan, Undang-Undang Laut Melaka digunakan untuk tujuan menjaga keselamatan Laut Melaka dari ancaman perompak dan lanun dan pemerintahan terbuka dan pentadbiran sistem pelabuhan yang cekap oleh Laksmana Melaka. Di segi kependudukan, zaman pluraliti akibat penghijrahan pedagang dari Arab, India, China dan negara lain tanpa memerlukan pasport atau visa sebagai pengenalan diri untuk memasuki sesuatu kawasan di samping bebas berdagang dan berinteraksi menyebabkan berlakunya proses asimilasi dan amalgamasi. Wujud masyarakat baru iaitu Baba dan Nyonya, Melayu Arab dan Melayu India. Seterusnya, kepelbagaian budaya. Melaka sebagai kota metropolitan dan kota multibudaya, pluralisme budaya hasil daripada interaksi pelbagai budaya seperti Arab, pra-Islam, Hinduism, Buddhism, Arab Islam dan Eropah, iaitu Portugis, Spanyol, Belanda dan British dengan budaya alam sejak abad 15 Masihi. Yang keempat adalah berkaitan warisan dan pendigitilan sejagat yang berlaku pada masa kini. Teknologi maklumat dan media digital yang dikuasai oleh Barat adalah satu cabaran besar kepada seluruh peradaban manusia dalam mempengaruhi nilai dan etika masyarakat kepelbagaian. Aspek media, sama ada media elektronik atau media cetak, memainkan peranan penting secara langsung atau tidak langsung dalam proses membina kesepaduan antara etnik melalui peresapan ke dalam amalan dan gaya hidup masyarakat Malaysia. Budaya Barat juga telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Seterusnya, marilah kita melihat kepada akhlak dan adab dalam Islam. Satu hadis yang masyhur bermaksud, sesungguhnya aku yakin Nabi Muhammad SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita melihat kepada betapa kejinya akhlak orang-orang Arab jahiliah ketika itu, dengan kebiasaan meminum arak, berzina, menanam anak perempuan hidup-hidup, saling bersengketa sesama sendiri, justru Allah mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai model dalam menunjukkan akhlak terpuji untuk dijadikan qudwah oleh seluruh umat Islam. Akhlak dan adab dalam Islam. Sejarah telah menyaksikan bahawa antara sebab yang membawa kemusnahan dan kehancuran sesuatu bangsa ialah akibat daripada kerakusan manusia dan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan serta akhlak dalam kehidupan. Justru Islam sangat menekankan kepada aspek akhlak. Islam yang bersifat syumul mengajar kehidupan yang dinamik dan progresif, menghargai akal fikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan, bersikap seimbang dalam memenuhi keperluan jasmani dan rohani, sentiasa mengembangkan kepedulian sosial, berakhlak mulia dan sikap-sikap positif yang lainnya. Al-adalah adalah keadilan yang didominasikan sebagai sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpegang kepada kebenaran. Al-syaja'ah, berani, iaitu berani adalah akhlak terpuji dalam Islam kerana seseorang Muslim tidak takut selain daripada Allah. Dia akan tetap berpegang dan menegakkan kebenaran walaupun terpaksa berdepan dengan pemerintahan yang zalim.
Al-hikmah iaitu kebijaksanaan. Konsep hikmah banyak dijelaskan dalam Al-Quran. Hikmah adalah tahap lebih tinggi berbanding ilmu pengetahuan, maklumat, kemahiran, fakta dan data. Ia bermaksud kebijaksanaan merangkumi segenap aspek kehidupan termasuklah pemikiran, perbuatan dan perkataan. Ifah bermaksud sifat menahan diri daripada perkara yang berbentuk kemaksiatan dan yang ditegah. Dan yang akhir sekali ialah Al-Hurriyah iaitu kebebasan adalah pengiktirafan Islam terhadap kebebasan yang manusia miliki sejak ia dilahirkan. Islam menentang sebarang bentuk perhambaan tanpa sebarang alasan kecuali perhambaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan membincangkan adab dan etika etnik Melayu. Nilai dalam masyarakat Melayu mempunyai hubungan tiga penjuru, iaitu hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Konsep budi bahasa dalam masyarakat Melayu, apabila budi digabungkan dengan bahasa, lahirlah satu pengertian yang jelas, iaitu percakapan yang baik yang mengandungi tutur kata sempurna dan menyenangkan, penuh dengan sifat-sifat menghormati pihak lain, bersopan santun diiringi dengan akhlak yang mulia. Antara peribahasa Melayu ialah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini mempunyai maksud mengajar anak-anak biarlah dari kecil. Jangan ditunggu sampai sudah besar kerana akan menimbulkan kesukaran dalam mendidik. Ringan sama dijunjung, berat sama dipikul. Bermuafakat dalam melakukan sesuatu kerja, sama ada kerja itu susah ataupun mudah. Bekerjasama dalam melakukan sesuatu. Air dicincang tak akan putus. Tali persaudaraan tidak akan putus. Saudara atau adik-beradik akan selamanya bersaudara. Hubungan keluarga tidak akan terputus. Muafakat membawa berkat. Sesuatu aktiviti melibatkan pelbagai perkara dilakukan dengan cara mendapat kata sepakat setiap ahli mendatangkan hasil yang terbaik. Orang berbudi, kita berbahasa. Tiap-tiap pemberian orang hendaklah dibalas dengan pemberian yang sama atau lebih baik. Ia termasuklah mengucapkan terima kasih atau pemberian yang diberikan. Begitu juga dengan konsep malu dan menjaga maruah diri serta konsep menjaga tutur kata. Oleh kerana orang Melayu di Malaysia beragama Islam, maka kebanyakan adab dan etika yang ditunjukkan adalah sinonim dengan akhlak Islam. Konsep adab dan etika Melayu. Yang pertama iaitu konsep malu dan jaga maruah diri. Dengan sifat itu, manusia mengawal zahir dan batin daripada melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua, konsep menjaga tutur kata. Mulut ialah salah satu anggota yang sangat perlu dijaga, memandangkan mulut merupakan bahagian anggota yang mengungkapkan kata. Seterusnya, adab dan etika etnik Cina. Adab dan etika etnik Cina. Yang tamadun Cina adalah antara tamadun tertua di dunia bermula sejak 2000 sebelum Masihi. Ia merupakan tamadun yang kebal dari pengaruh tamadun lain. Nilainya tetap kekal sehingga hari ini diwarisi secara turun-temurun. Antara aspek nilai yang ditekankan dalam tamadun Cina adalah nilai pencapaian. Pencapaian ilmu bermula daripada tahap paling rendah ke tahap yang paling tinggi. Nilai akhlak merupakan nilai yang paling penting dalam budaya Cina, bertujuan untuk mencapai keharmonian dalam masyarakat. Nilai masyarakat ialah bagaimana masyarakat hendak berusaha gigih menuju kepada kekayaan, jasa dan nama, dan akhir sekali nilai keagamaan. Nilai keagamaan iaitu menyembah datuk nenek mereka, iaitu untuk mendapatkan perlindungan. Fahaman Cina. Sebahagian daripada orang Cina menganut fahaman Konfusianisme. Terdapat banyak nilai yang terdapat dalam fahaman ini. Taoism percaya bahawa tiada perbuatan baik dapat membuat seseorang bahagia. Kebahagiaan boleh didapati melalui kedamaian, dalaman dan meditasi. Ia dapat memahami makna alam semesta dan mencari kebahagiaan, belas kasihan, kesederhanaan dan juga jiwa.
Seterusnya, adab dan etika etnik India. Adab dan etika etnik India, seperti juga kaum Cina, kaum India telah berhijrah sejak sekian lama dulu ke tanah Melayu. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke-15, masyarakat India memasuki negara kita kebiasaannya untuk mencari rezeki sekaligus membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. Antara aspek nilai dalam tamadun India ialah Satyam, menunjuk pada kebenaran sejati. Ia bererti supreme dan kejujuran. Dharma, ia membawa maksud yang mendalam dan lebih luas berbanding perkataan agama. Dharma berasal dari akar Sanskrit, iaitu dharma bermaksud apa yang dipegang oleh sesuatu kehidupan. Manusia juga mempunyai dharma yang membezakan manusia dengan semua benda hidup lain. Dan karma. Doktrin karma menyebut bahawa mereka yang bersifat terpuji akan dimasukkan ke dalam rahim baik kaum Brahmin, Ksatria atau Vaishya, tetapi mereka yang bersifat tercela akan masuk ke dalam rahim busuk seekor anjing ataupun khinzir. Kita berpindah pula kepada adab dan etnik masyarakat Barat. Adab dan etika masyarakat Barat. Barat tidak pernah berhenti dalam merumuskan nilai-nilai yang dianggap baik bagi kehidupan masyarakatnya. Sejarah memperlihatkan perubahan nilai di Barat secara radikal, dimulai dari penerimaan pada etika moral gereja sampai akhirnya berusung kepada penghapusan unsur-unsur metafizika dalam etika moral. Dahulu, gereja mengharamkan tindakan homoseksual kerana tidak sesuai dengan nilai etika agama tersebut. Namun saat ini, dunia menyaksikan seorang homoseksual telah diangkat menjadi uskup di gereja Anglican, New Hampshire pada tahun 2003 yang lalu. Pengukuran nilai-nilai baik buruk dalam pandangan masyarakat Barat dilakukan melalui akal fikiran dan pengalaman indera manusia. Masyarakat Barat pada akhirnya menganggap nilai-nilai agama merupakan fenomena subjektif yang dialami oleh masing-masing individu dan tidak bersifat universal. Hubungan mereka dengan agama adalah bersifat ritual, hanya ke gereja pada hari Ahad dan selebihnya cara kehidupan mereka dipisahkan dari agama. Inilah fahaman sekularisme yang memisahkan antara kehidupan dan agama. Budaya Barat juga telah mempengaruhi perkembangan teknologi dan komunikasi dan menyerap masuk dalam kehidupan peradaban bukan Barat melalui bentuk penjajahan pemikiran dan budaya. Impak media digital ke atas etika dan peradaban dapat dilihat melalui peningkatan jaringan komunikasi, mendekatkan manusia dari seluruh dunia, meningkatkan taraf hidup dan membuka ruang kepada perkongsian ilmu tanpa sempadan. Secara kesimpulannya, negara kita terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai pelbagai budaya dan kepercayaan. Semua pihak perlu untuk berusaha untuk memastikan keamanan yang kita ada pada hari ini dikekalkan. Keharmonian amat penting berbanding dengan kemewahan ekonomi. Semua rakyat tanpa mengira kaum mengamalkan adab dan etika agar tidak akan ada pihak merasa tertinggal dan tertindas. Segala perkara yang boleh menjadi penyebab kepada rasa tidak puas hati dan persengketaan perlu dijauhkan dalam sebuah negara seperti Malaysia. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada minggu hadapan.